Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Azmi. Nombor matrik 198177. Pada hari ini, saya ingin membentangkan laporan PALS iaitu pengalaman awal di sekolah. Kursus ini berkod FCE 3804 dan penyaliannya ialah Dr. Muhammad Rozili Wazir bin Nurjali Wazir. Baiklah, saya telah memilih Sekolah Kebangsaan Menengah Bandar Mas sebagai tempat untuk saya menjalankan PALS. Baiklah, ini serba sedikit latar belakang SMK Bandar Mas. Ia ditubuhkan pada tahun 1981 sebagai cawangan Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar. Pada awalnya, penubuhan ini digunakan untuk menampung pelajar-pelajar tingkatan 1 yang berada di bawah pengawasan pengetua SMK Air Tawar 1. Pada awal penubuhan SMK Bandar Mas ini, ia hanya mempunyai 4 blok yang bangunannya hanya mempunyai 2 tingkat dan 8 buah bilik darjah, sebuah bilik guru, 1 blok seni perusahaan, sebuah kantin dan padang sekolah. Pada tahun 1984, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas telah mendapat bekalan air, elektrik dan telefon bagi melengkapi lagi kefungsian institusi tersebut. Kemudian, pada 2011, SMK Bandar Mas telah dinaik taraf dan dijadikan sebuah institusi yang lengkap untuk pelajar-pelajar bersekolah. Ini pula ialah visi dan misi Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas. Visi sekolah ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi sekolah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Di sini saya menunjukkan carta organisasi pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas pada 2020. Pengurusinya ialah Encik Afandi bin Ngadiban, iaitu Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas, dan dibantu oleh timbalan pengurusi atau dikenali sebagai JPK 1, iaitu Puan Nurhawati binti Anis. Kemudian JPK tingkatan 6 ialah Puan Suzila binti Madun, manakala JPK HEM merupakan Puan Wan Rohani binti Wan Ahmad. JPK Koko pula disandang oleh Encik Nur Hadi bin Sadiman. Seterusnya, saya akan menunjukkan serba sedikit infrastruktur sekolah. Gambar yang pertama itu merupakan pintu hadapan pejabat, di mana tempat guru-guru, di mana tempat pusat utama. Kemudian gambar kedua ialah kantin, di mana tempat pelajar-pelajar untuk makan, dan yang bawah itu adalah gambar parking kereta bagi guru-guru. Seterusnya ialah gambar bilik darjah, gambar kawasan pembuangan sampah di mana terdapat pengasingan kepada sampah itu. Kemudian ialah bilik bimbingan dan kaunseling. Ini merupakan budaya sekolah dan budaya kerja di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas. Yang pertama ialah perhimpunan rasmi. Perhimpunan rasmi ini dijalankan pada setiap hari Ahad. Pengawas akan menyediakan kerusi untuk para guru, manakala pelajar-pelajar biasa akan duduk di atas lantai. Guru yang bertugas pada perhimpunan tersebut akan mengawal pelajar-pelajar daripada membuat ising dan memastikan mereka mendengar akan arahan dan info yang diberi dalam perhimpunan itu. Perhimpunan itu juga akan memberi info-info penting dan terkini kepada para pelajar dan juga para guru. Budaya yang kedua ialah budaya mencatat. Pada perhimpunan rasmi dan perhimpunan harian, pelajar-pelajar digalakkan dan disuruh untuk membuat catatan. Pelajar perlu mencatat info-info penting. Kemudian, pelajar juga diwajibkan untuk membawa buku catatan agar dapat mencatat info yang diberikan sewaktu perhimpunan. Jika mereka tidak membawa buku catatan, mereka akan didenda. Ketiga ialah budaya rambut ala Johor.
pelajar lelaki berdisiplin, kemas dan teratur. Program Karakter Murid Johor ataupun KMJ diperkenalkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ bagi memperkasakan diri dan mewujudkan identiti Johor dalam kalangan pelajar. Pelajar-pelajar lelaki diwajibkan berpenampilan kemas. Dan budaya yang terakhir ialah budaya datang lambat ke sekolah. Ini merupakan budaya yang memang tidak asing lagi kalau sekolah biasa. Kebanyakan yang datang lambat ini adalah pelajar lelaki. Namun begitu, pelajar-pelajar yang lambat ini akan didenda, iaitu disebat ataupun disuruh membaca Yasin. Ini ialah budaya kerja profesion guru. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas ini mengamalkan amalan 4S, iaitu sapa, salam, senyum dan sayang. Kedua ialah hadir awal waktu. Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas amat menepati masa. Mereka hadir tepat pada waktu dan lebih awal. Beramai yang hadir lebih awal. Kemudian ialah memakai pakaian unit beruniform lengkap. Pakaian ini akan diperagamkan atau digunakan pada hari Rabu, di mana hari Kokoh. Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas semua akan memakai pakaian unit uniform yang lengkap. Ini akan memberi contoh yang baik kepada murid-murid agar mengikutinya. Ini pula sedikit tentang PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan ataupun Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Peranan mereka ialah membantu menambah baikkan fasiliti sekolah dan membantu kejayaan suatu program. Terdapat beberapa aktiviti yang dijalankan, contohnya kad ucapan Hari Guru di peringkat daerah dan program ziarah. Kemudian ialah alumni di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas. Alumni di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas ini tidak terlalu aktif sebab mereka masing-masing mempunyai komitmen sendiri. Walaupun begitu, alumni ada juga membuat perjumpaan. Contoh seperti alumni rugby Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas. Setiap tahun mereka akan membuatkan pertandingan di mana mereka mengumpul semua pemain-pemain lama untuk bermain game-game santai di padang. Refleksi terhadap persekitaran, pengalaman dan pengurusan bilik darjah. Pertama, refleksi persekitaran sekolah. Kawasan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas ini sangatlah kemas, bersih dan ceria. Yang kedua, tiada sampah sarap bersepah dan disediakan seksyen tong sampah di mana sampah ini diasingkan mengikut kategori sampah itu seperti plastik, kaca dan kertas, di mana yang mana boleh dikita semula akan dikita semula. Kemudian, kata-kata motivasi atau kata-kata hikmah di blok-blok sekolah dan juga biodata tokoh-tokoh Islam yang hebat ianya ditampal di dinding-dinding bagi memenuhi dan mencantikkan sekolah ini. Baiklah, ini antara aktiviti yang saya lakukan sewaktu saya menjalani PALS di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas. Yang pertama, saya mengikuti guru pendamping ke kelas. Guru pendamping saya ialah Cikgu Salina yang mengajar pendidikan kesihatan. Jadi saya ikut dia pergi ke kelas untuk mengajar pendidikan kesihatan. Yang kedua, mengawasi pelajar semasa peperiksaan dijalankan. Saya juga berpeluang menjaga pelajar-pelajar tingkatan 1 yang sedang menjalani ujian. Yang ketiga, saya juga menjadi guru pengiring sewaktu kejohanan merentas desa dilakukan. Dan yang terakhir ialah mengikuti dan memantau latihan rumah sukan. Perkara ini saya jalani sewaktu sebelum berlakunya kejohanan merentas desa, di mana setiap rumah sukan melakukan latihan merentas desa. Saya juga mengikuti aktiviti tersebut. Ini pula ialah refleksi terhadap penglibatan pelajar bachelor kependidikan. Pada awalnya terasa agak gugup, tapi saya rasa
Sebagai seorang guru, kita perlu bijak untuk tarik perhatian pelajar. Jadi saya cuba untuk menarik perhatian pelajar bagi menghilangkan perasaan gugup. Seterusnya ialah pelajar tidur, bosan dan buat kerja sendiri. Jadi kita sebagai guru perlu rapat dengan pelajar dan memberikan peluang kepada pelajar untuk bertanya agar terdapat input-output di dalam pembelajaran tersebut. Dan terakhir ialah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Yang pertama ialah pimpinan rasmi. Pimpinan rasmi ini wajib dilakukan setiap minggu dan ia dilakukan pada hari Ahad. Pimpinan rasmi ini, guru-guru dan pelajar-pelajar juga akan diberi info-info penting dan info-info terkini. Dan penambahbaikan yang perlu dijalankan atau ditambahbaikan pada pimpinan rasmi sekolah menengah kebangsaan Bandar Mas ialah menyediakan kerusi untuk pelajar. Kerana bagi saya, kesian pelajar duduk di atas lantai saja. Okey, baiklah. Yang nombor 2 ialah budaya mencatat semasa pimpinan. Pelajar-pelajar diwajibkan mencatat info-info penting semasa pimpinan bagi tidak ketinggalan ataupun tidak terlepas info-info yang diberikan. Seterusnya, jika pelajar tidak membawa buku catatan, mereka akan didenda. Dendanya merupakan ialah wang ringgit, di mana pelajar perlu memberi seorang RM1 sekiranya mereka tidak membawa buku catatan. Dan buku catatan itu sekiranya mereka membayar RM1, mereka akan diberikan buku catatan yang baru. Dan mereka juga perlu untuk menulis info-info yang mereka dapat dalam perhimpunan tersebut. Denda ni bagus bagi saya kerana ia akan membuatkan pelajar-pelajar yang tidak leka dan mereka akan selalu bawa buku catatan ini dan supaya mencatat info ni menjadi amalan mereka. Yang ketiga ialah budaya sembahyang jemaah pada waktu Zuhur. Sebelum balik sekolah, mereka perlu ke surau dulu bagi menjalankan solat yang dilakukan secara berjemaah. Ia menjadi rutin pelajar sekolah menengah kebangsaan Bandar Mas. Sebelum solat Zuhur itu didirikan, mereka akan mengalunkan sedikit zikir-zikir. Dengan ini, ia dapat memupuk nilai agama dan bagus dalam rohani pelajar. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya.